Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku yakin korang mesti pernah dengar lagu Chow Kid Road. Kalau korang tak pernah dengar, rugilah hidup korang tak pernah dengar suara seorang legend tanah air. Hari ini aku nak bercerita tentang salah seorang penyanyi favourite aku yang aku kagum, sanjung, hormat, everything lah, iaitu Allahyarham Datuk Sudirman. Sudirman Haji Arsyad dilahirkan pada hari Rabu 25 Mei 1954 di Temerloh, Pahang. Dia merupakan anak bongsu daripada 6 beradik. Ayah dia Haji Arsyad bin Haji Hassan, seorang pengurus syarikat bas kat Temerloh and juga ahli politik. Ibu dia Hajar Ramlah binti Dahlan, juga ahli politik yang aktif and wakil rakyat wanita pertama untuk kawasan Temerloh pada tahun 1955. Pada zaman tu, kejayaan ibu dia dikira pencapaian tertinggi yang pernah dicapai oleh wanita Melayu. Tapi sayangnya, hayat ibu dia tak lama. Ibu dia meninggal kerana kanser pada tahun 1959 ketika dia berumur 5 tahun. Selepas kematian ibu, ayah dia kahwin dengan Puan Mariam binti Muhammad. Sayangnya pula, ibu tiri dia macam susah sikit nak sesuaikan diri dengan family baru. Dia belajar dekat SK Abu Bakar Mentakab and SMK Sultan Abu Bakar Kuantan sampailah tingkatan 6. Sejak kecil lagi, Sudirman memang minat menyanyi. Dia akan menyanyi kat mana je, dalam masa yang sama dia akan hiburkan orang sekeliling dia. Dekat sekolah, dia juga aktif berpidato, bersyair, baca Al-Quran, teater, choir and bersukan. And ketika ni juga dia jumpa Kamaria Jamaluddin atau nama manjanya K, kekasih hati yang akan jadi isteri dia. Sudirman ni orang yang bijak pandai. Dia grade A student and dia pernah dapat offer untuk belajar overseas tapi dia tolak. Then before habis form 6, dia pergi kursus persediaan dekat ITM Petaling Jaya. Seterusnya sambung belajar kat Universiti Melaya dalam jurusan undang-undang. K pun masuk UM tapi study sosiologi. Akhirnya dia tamatkan pengajian dengan ijazah undang-undang kepujian kelas ketiga pada tahun 1980. Seterusnya dia pergi training lawyer selama setahun and diiktiraf sebagai peguam pada tahun 1984. Tapi Sudirman choose untuk menyanyi instead of jadi peguam. Kat sini aku respect. Masa Sudirman study law ni, dia dah terlibat dengan arena muzik tapi boleh susun masa untuk belajar. Memang jadual padat and need a lot of sacrifice, tapi komitmen tu yang susah cari. Kat sini je aku dah tahu Sudirman ni bukan biasa-biasa. Sudirman mula terlibat dalam nyanyian bila dia jadi juara bintang RTM pada tahun 1976. Masa tu dia baru je masuk study law. Kat sini pun aku respect attitude dia. Sebelum dia masuk bertanding, dia dah tahu dia nak nyanyi apa, perform macam mana, kostum apa nak pakai, everything dah ready. No wonder lah dia juara sebab dia ada attitude seorang juara. Dan after menang tu, Sudirman sign dengan Warnada Records and buat first EP album Teriring Doa pada tahun 1977. And the best thing is, muka K jadi cover album. Nampak tak dia punya sayang kat K ni yang selama ni setia kat sisi dia. Album ni berjaya and terjual lebih 30,000 unit. Masa zaman tu, ni kira figure yang besar lah dalam market Malaysia. Masa ni juga dia berkenalan dengan orang yang paling penting dalam kerjaya dia, iaitu penulis lirik Puan Habsah Hassan. Sudirman ni ambitious and think global, so dia rasa dia tak mampu capai goal yang dia nak kalau dia duduk dengan Warnada. Then dia pindah and sign dengan EMI. Once dia sign, dia terus jalankan semua strategi and dapatkan apa yang dia nak dalam karya dia. Sudirman juga dikatakan perfectionist sebab dia akan baca setiap perkataan, dia akan tengok setiap gambar yang digunakan kat album dia, macam mana CD tu print, everything lah. Tapi masalahnya, apa yang dia demand tu over budget, so dia ada frust sikit lah. Pada tahun 1981, Sudirman akhirnya berkahwin dengan K. After that, dia jumpa dengan Mike Bernichin, satu lagi orang penting dalam kerjaya dia. Sebab Mike je orang yang faham apa yang Sudirman nak, orang yang boleh realisasikan idea dia. And gabungan kepala otak dia orang ni lah datang idea gila yang pecahkan rekod, iaitu Conquer Paddocks. Hilton Paddocks ni tempat orang upper class, fine dining and western artist je yang nyanyi. Tak ada seorang pun penyanyi Malaysia yang pernah nyanyi kat situ sebelum tu. Usaha dia untuk Conquer Paddocks bukan biasa-biasa. Dia study, dia research, dia gabungkan kemelayuan dengan gaya Broadway. Dia pastikan everyone do their best, musician, dancers, everyone. Akhirnya persembahan dia berjaya and nama dia disebut-sebut orang. Dan dia dapat offer untuk jadi host kat Puspawarna and disebabkan ni dia menang kategori penghibur TV terbaik Anugerah Seri Angkasa tahun 78 and 85. Aku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis di tengah hari. Perkahwinan Sudirman hanya bertahan selama 3 tahun and K minta cerai sebab dah tak sehaluan. Menurut kawan baik dia Puan Habsah Hassan, mungkin kerana situasi and attitude Sudirman yang pentingkan kerjaya more than everything sebab Sudirman sangat busy and committed. Maybe no time for family at all. Daripada peristiwa ni, aku belajar something. For a great ambition, there's a great price to pay. Sudirman sangat sayang gila dekat K, tapi itulah, nobody is perfect. You want something, you must let go something too. Your choice, which one? Dia frustrate gila and dia luahkan dalam lagu-lagu dia macam Terasing and Merisik Khabar. Both are my favourite songs. Tapi Sudirman tak mudah mengaku kalah. Dia keep moving dengan career dia. Dia dapat offer untuk berlakon filem yang bertajuk Kami pada tahun 1983. Tapi sayangnya tak dapat sambutan sebab masa zaman tu orang minat jalan cerita macam cerita Hindustan. Untuk orang yang dah biasa menang, kali ni memang bagi tamparan besar dekat
kat Sudirman. But still dia takkan give up. Now dia dah jadi ambassador untuk Tourism Malaysia and pergi show tour kat luar negara macam Australia, New Zealand and banyak lagi lah. And pada tahun ni juga Sudirman pernah cipta lagu khas untuk Puan Seri Saloma yang bertajuk Mama. Lepas tu Sudirman dengan Mike dapat satu lagi idea gila yang dapat Malaysia Book of Records, which is Chow Kid Free Concert. Konsert tu memang gila. First kau buat kat tengah jalan sesak, banyak hal tau kau nak settle kan. Lepas tu hari Isnin, kau gila ke nak buat konsert hari Isnin? Tapi kau bayangkan sebelum Sudirman perform lagi dah ada lebih 100,000 orang kat Chow Kid nak tengok dia. Ada yang duduk atas pokok, ada yang duduk atas bangunan. Nasib aku tak lahir lagi lah. Kalau dah lahir aku mesti pergi punya. Satu benda yang aku suka dengan Sudirman ni, yang aku susah nak nampak kat penyanyi sekarang, ialah dia suka buat benda luar biasa tau. Bagi aku lah, benda ni yang membezakan kau performer atau penyanyi. And performer ni yang biasanya pergi jauh. MJ, Freddy, siapa lagi. So Giant Show takkan intro biasa-biasa kan. So dia turun pentas guna crane daripada atas. Walaupun bagi kita biasa, pada aku mungkin pada masa tu tak ada orang pernah buat lagi. So dia buat. Dan bagi aku lah, tak tahulah kalau orang lain, kejayaan yang paling best bagi seorang penyanyi bukan menang anugerah, tapi bila everyone yang tengok kau perform boleh sing along. Lagi best all the songs. Itulah yang berlaku masa tu. Everyone sing along lagu-lagu Sudirman. And one of the best thing daripada konsert ni is jadi bukti perpaduan bangsa. Sudirman bukan nyanyi lagu Melayu je. Putih Avanam lagu Tamil, lagu Cantonese pun ada. Aku lupa tajuk dia. Kau search lah nanti kat YouTube kan. Personally aku respect lah dia ni sebab dia berjiwa rakyat. Dia asyik buat show kat tempat mahal, konsert berbayar. Kali ni dia nak memberi pula kepada rakyat dalam bentuk yang dia tahu, bentuk yang dia expert. After konsert Chow Kid, Sudirman pergi pula ke bidang melukis and menulis untuk URTV and Karang Craft. Uish, dia ni memang tak reti duduk diam lah. Ada je benda yang dia nak buat. And terus terang, aku banyak terpengaruh dengan habit dia ni, tapi aku takkan mampu lah nak buat apa yang dia dah buat. Sejarah yang paling kita ingati and banggakan iaitu Sudirman menang Best Performance kat Asia Music Award pada tahun 1989 kat Royal Albert Hall London and jadi Asia #1 performer. Dia kalahkan Leslie Chung, Anita Sarawak, Iko Sato and Kool Desma. Semua ni bukan kaleng-kaleng, semua Sudirman tapau. Tapi berbaloi lah dengan usaha dia. Aku tak larat nak explain, tapi kau faham kan yang Sudirman akan work every detail untuk performance dia. The best thing is ada satu lagu yang diciptakan khas untuk competition ni yang bertajuk 1000 Million Smiles and record kat Abbey Road Studios. Kalau kau tak kenal Abbey Road, kau pergi Google lah. Aku tak tahu kau hidup zaman mana ni kan. Balik Malaysia, Sudirman jadi rebutan banyak gila company, semua nak offer job. Best sell macam tu. Awal 90-an, Sudirman is everywhere. Jadi ambassador produk tu, produk ni, produk dia sendiri. Woi, masyuk. Setelah kejayaan dia yang tak berhenti-henti, Sudirman tiba ke satu fasa yang sangat menyedihkan. Dia yang kita kenali sebagai orang yang committed jadi hilang fokus, jadi lesu. Bagi aku, mungkin dia dah work over limit for half of his life. Body dia dah tak mampu untuk bertahan lagi. Tak daripada tu, Sudirman start hilangkan diri and cancelkan konsert. Tapi itulah, Sudirman ni adalah seorang performer, seorang penyanyi. Dia tetap tak boleh stop nak menyanyi. So, pada 17 Julai 1991, Sudirman perform juga kat Butterworth and itulah performance dia yang terakhir. Sudirman jatuh pensan masa nyanyi and terus masuk ICU selama 4 hari. Semua orang tahu yang Sudirman ada penyakit yang serius, tapi tak ada siapa pun tahu punca sebenarnya sebab family rahsia kan. Kalau korang ada info punca kematian Sudirman, korang boleh komen kat bawah, aku nak baca. And there's a rumours yang Sudirman kena AIDS and ambil dadah. However, dua rakan Sudirman, Puan Bahiah Mahmud and Puan Saudah Ismail, percaya yang Sudirman terkena sihir sebab kakak Sudirman selalu jumpa benda-benda pelik keliling rumah and pernah keluar irisan tengkorak manusia daripada badan Sudirman. And doktor pun sahkan Sudirman mengalami pneumonia and tak boleh nak dirawat lagi. Jadi Sudirman pun dihantar balik ke rumah kakaknya kat Bangsa untuk spend his last days. And pada hari Sabtu 22 Februari 1992 sebelum subuh, Sudirman menghembuskan nafasnya yang terakhir pada umur 37 tahun. Allah yarham Sudirman dikebumikan di Temeloh di samping arwah kedua ibu bapanya sebab nak ikutkan permintaannya yang terakhir. So begitulah kisah hidup seorang anak seni yang bernama Sudirman. Bagi aku banyak benda yang kita boleh relate and ambil pengajaran daripada kisah hidup dia untuk kita implement dalam hidup kita. Disebabkan kisah hidup Sudirman ni terlalu panjang, aku nak minta maaf kalau ada yang terlupa, tertinggal, tersilap sebab aku ambil masa 3-4 minggu juga nak research pasal dia. Bagi akulah, Sudirman ni lagi legend daripada Kurt Cobain. Tapi kalau cerita pasal Sudirman pun dah panjang macam ni, aku tak tahulah kalau aku cerita pasal P.Ramlee berapa panjang pula. Anyway, jangan lupa dapatkan kerepek pisang Hasan. Korang WhatsApp je aku, link aku ada letak kat description. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.